Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataral ladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaqulun nakhsha an tusibana da'irah fa'asallahu an bil fath aw amrin min indih fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Sadaqallahul azim. Fataral ladzina fi qulubihim marad. Dalam pada itu engkau lihat orang-orang munafik yang ada penyakit di dalam hatinya segera berusaha mendampingkan diri kepada mereka, yakni kepada orang Yahudi dan Nasara. Yaquluna nakhsha an tusibana da'irah, sambil berkata, kami takut bahawa kami akan ditimpa bala bencana yang memaksa kami meminta pertolongan mereka. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya dan umat Islam. Au amrin min indih, atau mendatangkan suatu hukuman dari sisinya. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, maka sebab itu mereka akan merasa sesal mengenai apa yang telah mereka sembunyikan dalam hati mereka. Ayat sebelum ini melarang umat Islam daripada wala maknanya setia kawan terhadap orang bukan Islam, Yahudi dan Nasara, kedua-duanya sekali. Umat Islam dilarang bergantung, bersetia kawan dengan mereka kerana mereka tidak senang hati dengan Islam, dan sekaligus orang-orang kafir berada di satu pihak dan Islam berada di satu pihak. Kemudian siapakah yang sedia bersetia kawan dengan Yahudi dan Nasara itu? Siapa orangnya? Bukankah jika mereka itu Islam, mereka akan patuh kepada ajaran Al-Quran mereka, kepada ajaran Allah dan Rasulnya? Allah dan Rasulnya mahu supaya mereka berkasih sayang sesama Islam, jangan membenci orang Islam, dan sekaligus bersetia kawan dengan orang kafir adalah satu sikap yang tidak jujur terhadap Islam. Tidak jujur. Orang yang ingin bersetia kawan dengan kaum bukan Islam dengan meninggalkan orang Islam itu orang yang hati mereka diserang penyakit. Fi qulubihim maradun, hati mereka ada penyakit. Penyakit terhadap Islam, penyakit tidak percaya kepada Islam, tidak percaya kepada umat Islam, tidak percaya kepada Qurannya, merasa ragu, tidak penuh kepercayaan. Tapi tak penuh kepercayaan pun sebelah kaki mereka ada di dalam dan sebelah kaki mereka di luar. Ini orang yang tak percaya kepada kedua-dua pihak. Nak bergantung sepenuhnya kepada Islam pun tak harap, nak bergantung sepenuhnya kepada Yahudi dan Nasara pun takut mereka lepas tangan, takut tinggal, tak mahu juga. Tentu jadi kafir tak mengapa pula, tetapi tak mahu begitu. Ini manusia yang disebutnya fi qulubihim maradun. Pada hati mereka, dalam hati mereka ada penyakit. Al-Quranul Karim bila bercakap tentang penyakit ini satu perkara yang tidak dibincang oleh orang lain. Bila bercakap terhadap penyakit ini, pertama sekali, penyakit dia menyerang hati. Hati terlebih dahulu. Dia bukan serang biologi, bukan serang hati dari sudut hati pada pandangan lahir, tidak. Tetapi dia serang pada fungsi hati dari sudut rohaninya, dari sudut kerohaniannya, iaitu hati yang tidak yakin. Manusia hendaklah hidup yakin dengan menggunakan ilmu dan akalnya. Keyakinan ini akan memberi kepadanya kekuatan. Tetapi akan hilang kekuatan apabila hati dalam Quran ini kadang-kadangnya dia makna bukan hati jantung, tetapi hati akal yang berfungsi untuk berfikir. Orang yang pemikirannya ini diserang oleh rasa tidak percaya
tidak percaya dan tidak yakin, dia diserang, maka dia akan menimbulkan satu penyakit. Penyakit takut, penyakit tak harap, penyakit was-was, penyakit bimbang, ini penyakit ni dia boleh mendatangkan kelemahan pada badan. Dia akan menyerang badan pula selepas daripada pemikirannya tidak yakin. Tidak yakin. Semua penyakit. Mula-mula sekali dia serang pemikiran, apabila seorang itu mempunyai pemikiran yang tidak kuat, dia tidak kuat, badannya akan jadi lemah. Badannya akan demam. Demam ini puncanya daripada mana? Kadang-kadang doktor pun tak tahu punca daripada mana. Punca daripada dia berfikir dan dia tidak boleh selesaikan masalah yang dihadapi dalam pemikirannya. Kalau dia demam, setelah dia demam akan datang segala penyakit-penyakit lain lagi tekan ke atasnya. Sakit darah tinggi, lemah jantung, hak tu kita ertinya. Lemah jantung, sakit darah tinggi, boleh datang. Sebab pemikiran yang dihadapinya tak dapat diselesaikan. Mahu diselesaikan dengan Islam. Supaya seorang itu apabila dia kuat, dia akan merupakan seorang manusia yang sehat. Kuat, tidak akan ada kekuatan yang sebenarnya selain daripada kembali kepada Allah, serah dirinya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Redha semuanya. Bila kita serah diri kita kepada Allah, kita redha. Kita tidak mempunyai rasa sesal lagi menyerah diri kepada Allah. Ini dia sebenarnya kekuatan. Di sini kekuatan Nabi, di sini kekuatan para ulama. Ulama Rabbani. Ulama ni pun dia ada juga hak dia. Kadang-kadangnya dia yang paling ragu sekalinya pun ada juga. Ulama kita sebut ni pun macam-macam ni boleh masuk. Kita baca riwayat hidup. Pendek saja. Riwayat hidup Hasan Al-Banna, seorang pemimpin jamaah Islam pada dekat-dekat yang terakhir. Setelah dia ditembak, dia boleh berlari-lari lagi dan dia dapatkan satu kertas putau rokok, tulis nombor motorkar yang melepaskan tembakan terhadapnya. Dia kata sila cari yang ni, sila cari. Selepas daripada itu dia jatuh selepas daripada itu dan tak dapat bercakap lagi. Maknanya dia sempat memberitahu nombor motorkar yang meletupkan, yang menembaknya itu. Itu dia. Maknanya orang yang seperti ini kita percaya dia mempunyai kekuatan. Anas ibn Nadri, lebih jauh lagi sahabat Nabi. Anas ibn Nadri, dia berperang, dia dalam medan perang. Sesudah dia tumbang, dia dapati lebih daripada 90 tikaman dengan lembing, tombak dan pedang pada badannya. 90 tikaman baru jatuh, yang ke-90 barulah dia tumbang. Maknanya setakat 1-2 kali tu tak tumbang lagi, masih kuat lagi. Masih kuat orang ini, Anas ibn Nadri. Tetapi orang yang tidak kuat, dia tengok darah pacak pun dah jatuh, tumbang. Dia ingatnya dia ni berlaku apa dah ni, begini darah, pesat darah. Dia sudah pengsan kerana darah pacak. Padahalnya tak ada apa-apa. Biasa kita lihat manusia seumpama ini, puncanya pemikiran yang dihadapinya itu tak dapat diselesaikan. Dia ingatnya apa dah perkara ni, dia duduk bimbang dah, takut penyakit apa-apa, tiba-tibanya dia digigit pacak. Sudah cukup untuk dia mati. Inilah dia penyakit mula-mula sekali menyerang seorang manusia, penyakit akal, penyakit pemikiran yang tidak dapat diselesaikan, dan dia tidak mempunyai kekuatan untuk berfikir supaya dia dapat selesaikan masalah yang dihadapi. Katanya inilah orangnya fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha. Mereka ini segera bergantung pada Yahudi dan Nasara. Bergantung pada mereka kata nakhsha an tusibana dairah. Alasan yang mereka beri mengapa mereka bergantung pada orang luar. Mengapa tidak cukup dengan orang Islam untuk membina kekuatan? Apa pun akan jadi bersatu padulah bersama dengan Islam ini. Mengapa tidak begitu? Yang mereka jawabnya, nakhsha an tusibana dairah. Kami takut akan menimpa kami dairah. Dairah di sininya ni dia terjemah bala bencana. Dalam bahasa Arab, dairah ini, bala bencana disebutnya dairah. Dairah bala bencana ini asal makna dairah satu bulatan. Dawaran maknanya pusingan. Bala dia tidak tetap pada satu tempat. Sama juga dengan nikmat. Nikmat dia tidak tetap berada pada kita selama-lamanya. Berada pada keturunan kita sampai bila-bila pun tidak. Hari ini kita kaya, besok kita miskin. Itu bala.
Bala dia boleh bertukar. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari ini Tuhan tukar ganti di antara manusia. Hari ini dia kena banjir, besok kita pula kena banjir. Kita duduk-duduk tetap. Ini kenyataan begitu. Dulu harga getah jatuh, kemudian harga getah naik melambung tinggi. Selepas dia pada orang tebang habis dah pokok getah dia. Naik melambung tinggi, ini namanya dairah. Dairah. Satu hari dia kena bala. Hari yang lain pula dia dapat nikmat orang lain pula. Jadi kalau begitu ini tabiat dairah, tabiat malapetaka, tabiat nikmat tidak boleh dijadikan alasan untuk bergantung sepenuhnya kepada orang bukan Islam, pada Yahudi dan Nasara. Hari ini mereka kaya, besok belum tentu. Belum tentu. Ini dairah namanya. Pusingan. Ekonomi berpusing. Kedudukan masyarakat berpusing. Udara berpusing. Semua sekali ini berpusing. Berpusing namanya dairah dalam bahasa Arab. Daerah dalam bahasa Melayu ni daerah jajahan, kampung. Itu daerah juga. Daerah juga yang tu. Daerah tu dia pinjam orang Arab. Selalunya orang Melayu ni bila dia pinjam kataan Arab, dia bagi makna dia sendiri. Dia orang ini orang Melayu, dia pandai, dia ambil perkataan orang, dia beri makna dia. Makna dia. Orang Arab mari tengok pening. Pening tengok hasrat tu maknanya kita hasrat orang Arab rugi. Hasrat tu maknanya cita-cita yang tidak boleh mendatangkan, tak boleh harap. Hasrat. Tapi Melayu dia ada makna dia sendiri, hasrat. Hasrat kita satu harapan yang gemilang pada masa hadapan. Kita berhasrat pada tahun 2020. Itu hasrat. Tapi Arab bila dia tak guna hasrat ni satu perkara yang merugikan, hampa ada maknanya. Hampa itu hasrat. Jadi daerah pun lebih kurang macam itulah juga. Daerah dalam bahasa Arab malapetaka yang datang bergilir ganti pada manusia. Katanya kami takut pada daerah. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indih. Orang munafikin ini dia cakap pun Allah juga dia munafikin walaupun dia sebelah kaki duduk di luar tapi sebelah kaki bersama dengan Islam. Apa jawabnya? Kita bimbangkan nanti pulanya daerah bala bencana ni akan bertukar menimpa kita pula. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya dan umat Islam. Nantilah dulu katanya nanti Islam kuat, kita putuskanlah hubungan dengan mereka. Jadi untuk sementara ni kita berada bersama dengan mereka, kita sokong mereka, kita cari kekuatan daripada mereka. Akan tiba satu masanya bila datang pada kita segala kekuatan, kuasa berada dalam tangan kita. Pada ketika itu barulah kita akan bersama dengan Islam sepenuhnya. Dua-dua belah kaki berada bersama dengan Islam ini. Katanya fa'asallahu an ya'tiya bil fathi au amrin min indihi, ataupun satu perkara amrin, ataupun satu perkara, satu hukuman dari sisinya terhadap golongan dari sisinya, au amrin min indihi, ataupun satu hukuman dari sisinya, dari sisi Allah. Kita akan bersama dengan Islam ini katanya apabila Allah menurunkan satu hukuman daripadanya, iaitu bala bencana dia kena orang kafir, mereka negeri mereka dilanda gempa bumi, pada ketika itu mereka lemah, kita pun tinggallah dia. Ataupun negeri mereka dia dah lingkup, dia kena bala, kena penyakit dan berbagai-bagai lagi, barulah kita nak tinggal mereka. Ini cara berfikir orang munafik. Tetapi sekarang ni kita tidak percaya yang kita boleh berdiri di atas kaki sendiri. Kita tak boleh percaya, tak boleh tak percaya. Jadi dengan sebab itu kita mestilah bekerjasama dengan mereka. Au amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka sebab itu mereka akan merasa sesal mengenai apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Keputusan yang dibuat ini adalah keputusan yang tidak berasaskan pemikiran yang kuat. Tidak. Pemikiran ini akan menyesal pada suatu hari nanti kerana mereka sudah serah segala-galanya kepada Yahudi dan Nasara. Habis mereka sudah serah kekayaan mereka, serah rahsia dalam negara mereka telah serah, rahsia dalam rumah mereka pun mereka dah serah habis. Jadi kalau begitu nak tarik balik ini amat susah. Inilah dia yang berlaku kepada munafikin dan yang berlaku kepada umat Islam yang bekerjasama dengan Yahudi dan Nasara kerana mereka merasakan tidak ada kekuatan yang ada pada mereka dan mereka bimbang apa yang ada pada hari ini akan hilang. Pada ketika itu mereka tidak ada tempat untuk bergantung. Itulah sebabnya mereka berbuat demikian. Mereka jadikan Yahudi dan Nasara sebagai rakan setia kepada mereka. Itulah dia keterangan Al-Quranul Karim yang membicarakan tentang manusia dan hubungannya dengan kaum Yahudi dan Nasara. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.